Assalamualaikum warahmatullahi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah nak sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung ke mana dah? Surat 18 tau. Okey, insya-Allah kita masuk manusia sebagai khalifah. Jadi yang itu kita faham dah. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk menjadi hamba dan khalifah. Jadi baru ni kita bincang tentang hamba. Dan ini insya-Allah kita masuk manusia sebagai khalifah. Insya-Allah pengertian khalifah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pengertian khalifah dari segi bahasa, lafaz khalifah atau khulafa dan khalaif di dalam Al-Quran disebut sebanyak 9 kali. Yang mengandungi erti pengganti, yakni penguasa, atau pengganti yakni generasi penerus, pengganti yakni wakil, pengganti daripada sesuatu yang telah ada sebelumnya, pengganti yang menggantikan seseorang yang lain dalam menjalankan tugas atau sesuatu urusan. Okey. Jadi maksud dia khalifah ni apa dia? Pengganti, yakni penguasa. Nah, contoh kalau kita kau rumah kita lah penguasanya. Nah, rumah kita. Kalau negeri, tak kerajaan. Yang ni penguasa, dia dipanggil pengganti, ataupun dipanggil generasi penerus. Generasi penerus, apa dia generasi penerus? Maknanya generasi Islam yang terdahulu, contoh zaman Rasulullah SAW, maka sahabat meneruskan generasi pada zaman Rasulullah dan seterusnya kepada kita hari ni lah. Dan yang ketiganya wakil. Yang ni wakil. Jadi Rasulullah tu boleh utusan wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyambung wakil tu, kerja wakil tu siapa dia? Kita lah hari ni. Tu. Pengganti dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Jadi pemimpin kita hak dulu nombor 1 sekali tak ada dah, Nabi kita Muhammad SAW, dan kita ni pengganti lah daripada sesuatu yang telah ada. Tu pengganti dia panggil. Ganti Nabi dah. Nampak? Sahabat terus ni sampai ke kita. Pengganti yang menggantikan seseorang yang lain dalam menjalankan tugas atau sesuatu urusan. Itu pengganti. Tak? Okey. Habislah situ. Okey, kita tengok bawah. Tadi dari segi bahasa, maka faham dah kita. Maka dari segi istilah. Pengertian dari segi istilah. Ada beberapa istilah yang dirumuskan sarjana Islam. Satu jawatan ketua umum dalam negara Islam yang bertanggungjawab mentadbir urusan dunia dan hal ehwal agama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengganti generasi penerus tadi. Maksudnya satu jawatan ketua umum dalam negara Islam
yang bertanggungjawab mentadbir urusan dunia dan hal ehwal agama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menggantikan Rasulullah SAW selepas wafatnya untuk melaksanakan hukum-hukum syarak. Di sini kita nak faham bahawa kita ni adalah pengganti Rasulullah SAW. Jadi, mengikut keadaan. Kalau macam kita seorang, kita nak menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk diri kita. Kalau kita nikah, untuk bini kita. Dan kalau beranak pula, untuk anak dan isteri kita. Kalau kita diri pemimpin di kampung pula, dan kita, dah kerja kita mana pula? Untuk masyarakat. Dan seterusnya lah untuk negeri, negara dan dunia. Dia gitu. Jawatan yang khusus untuk dalam pentadbiran urusan dunia. Lagu mana kata urusan dunia? Dari segi bab ekonomi. Itu semua tanggungjawab kita sebagai penguasa, sebagai pengganti, sebagai generasi penerus dan pengganti yang telah ada. Itu maksud dia. Jadi kitalah yang bertanggungjawab dari segi ekonomi itu untuk jasad kita. Dari segi ilmu untuk rohani kita. Maka itu tanggungjawab sebagai pemimpin. Kita tengok kecil. Hak besar saya tengok lagi. Tengok kecil. Macam kita dengan keluarga kita. Kita bertanggungjawab menjana ekonomi keluarga kita. Kita bertanggungjawab tu. Hak dunia. Urusan dunia dia. Sakit demam dia, makan pakai dia, kita yang bertanggungjawab. Itu dari segi jasmani, hak dunia, hak akhirat. Dah ilmu dia, amal dia, ibadah dia. Tu maka kita yang bertanggungjawab ke atas dia. Kita lah sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menggantikan Rasulullah setelah wafatnya Nabi, kita menjelaskan tentang hukum-hukum syarak kepada keluarga kita, kampung kita, negeri kita, negara kita. Kita bertanggungjawab kalau kita menjadi penguasa. Ke atas keluarga kita, kita berkuasa. Kita berilah hukum-hukum syarak. Kita beritahu kepada anak isteri kita, hak mana haramnya, hak mana makruhnya, hak mana wajibnya, hak mana sunatnya, hak mana mubahnya. Hak tu bab akhirat. Tu maka kita yang bertanggungjawab. Sebab kita mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas wafatnya Nabi, pergi kepada Abu Bakar. Tengok. Contoh Abu Bakar lah pemimpin yang paling hebat. Tengok selepas Nabi wafat, apa yang dia pergi tanya Siti Aisyah, anak dia. Dia tanya, wahai anak aku, apa lagi yang Rasulullah buat, aku tak buat. Tengok seorang pemimpin yang hebat. Nampak? Dia kita tanya benda kenapa Rasulullah buat, aku tak buat lagi. Sebab dia pengganti. Dia kena buat hak Nabi buat. Betul tak? Itulah. Itu baru pengganti. Generasi penerus. Jadi kalau kita pemimpin yang beriman, kita kena tanya, kenapa lagi hak Rasulullah buat, aku tak buat. Mana lagi? Hak tu yang perlu kita tanya. Tu baru panggil pemimpin. Yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dia tanya, kenapa hak Nabi buat, aku tak buat. Tu baru ya. Ni kita wafat pemimpin, kenapa kita nak? Rak nanang. Itulah kita nak tahu. Kita kena jadi pengganti kepada Rasulullah SAW. Apa yang Nabi buat, hak kita tak buat, kita kena buat. Apa lagi? Kita kena akan usaha bersungguh-sungguh untuk buat apa yang Nabi buat. Lagu mana Nabi dengan keluarga dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, maka kita kena turut cara Nabi sana lah. Lagu mana Nabi bentuk anak isteri dia. Nabi bentuk anak isteri dia dengan beri kemewahan, kekayaan ke, ataupun dia ajar lagu mana. Nabi ajar bersifat qanaah, memadai dengan apa yang ada. Tidak mencintai dunia. Tu Nabi ajar anak isteri dia supaya buang kesukaan dan kecintaan dunia. Kita hari ni bawa anak kita cinta dunia. Allahumma salli ala Muhammad. So tambung pitih banyak-banyak. Buat rumah besar-besar. Beli tanah banyak-banyak. Tu kita. Jadi menyalahi sunnah. Tu silap kita ini. Silap. Sebab tu umat Muhammad akhir zaman ni Nabi ayat dah. Umat aku akhir zaman ni tak sembah dah berhala. Orang Islam tak sembah dah berhala kita. Tapi kita sembah emas dan dinar. Kita sembah pitih. Hari ni akhir zaman ni.
Sembuh pitih. Sebab tu bila pitih ni duduk dalam kepala, hancur lebur negara. Hancur. Tak? Kalau jadi pemerintah, gila ke pitih, berlaku kezaliman. Betul tak ni? Pemegang jawatan-jawatan, bila penting hak pitih, sanggup ambil riswah. Apa lagi? Pitih nombor satu belaka tu. Sanggup menipu. Ia belaka pitih. Nampak? Itu nombor satu. Sebab tu Nabi ajar, buang pangkat, buang pitih. Tu, buang belaka tu. Baru comel kita jadi pemimpin. Apa lagi? Tu. Jadi kita sebagai pemimpin, kita kena terak keluarga kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwi anak dia makan banyak. Kita anak kita dak kita pergi batal tapang ke batu buruk, air tinggi ni gelah. Bapak gelah nak peluk dah orang. Betul gelah air dia ni. Dah. Anak kita faham tu, minum tu. Segelas tu seorang dia. Nah, patu ngekapuknya, robisangnya, dengan sosrehnya dia belaka tu pergi batal. Makan ikut nak, ikut hati gelap. Hati gelap, keras kekong hati. Nampak? Tu punca dia. Maka kita pergi makan banyak, suka nak tengok anak makan banyak. Tak? Mak ayah ni suka tengok anak yang makan banyak. Anak aku makan. Suka nak dia. Faham lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Hak Nabi ajar makan sikit. Tu. Maka kita kena bawa tu lah. Sebab kita pengganti. Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang yang menggantikan Rasulullah SAW selepas wafatnya untuk melaksanakan hukum-hukum syarak. Melaksanakan hukum syarak. Kalau kita sebagai pemimpin negara ke, kita melaksanakan hukum-hukum syarak. Hak wajib. Kita tekankan kepada rakyat, dahulukan yang hak wajib. Wajib syarak. Kenal Allah itu wajib syarak. Kita nak beritahu kepada rakyat, wajib kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan buat pembangunan je. Tak. Nak lawan perahu. Perahu sekilometer lebih bangunan dia tinggi. Canggih teknologi dulu. Ada tak ni bangunan sekilometer? Ada tak? Menara tak ada. Bau. Zaman perahu canggih dah. Sekilometer lebih bangunan. Ya Allah, tinggi ya. Dia nak bayang tinggi mana meh. Apa lagi? Jadi kita sebagai khalifah, kita kena bawa rakyat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi lah pemimpin yang paling agung. Dan nak lawan dah Nabi, pemimpin yang paling agung, paling hebat sekali. Tak? Tu Nabi kita. Jadi Nabi kita dibekalkan dengan apa? Nabi kita dibekalkan dengan Al-Quran. Untuk bawa umat menjadi tauhid dan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hari ni gitulah. Kalau kita diberi pemimpin, beri jawatan, tak kira tengok keadaan kita, jawatan keluarga ke, jawatan masyarakat ke, kita mesti menjalankan tanggungjawab mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan agama nombor satu sekali. Sebab hidup kita untuk agama Allah. Betul tak? Ikrar kita tu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini kita nak faham. Jangan kita ambil dunia. Faham? Dunia ni sementara. Pelawak je. Nampak lagi? Dalil pelawak, tak? Sahabat Abu mati mareng. Tak? Nampak? Talking malang. Buka pukul 3 baru sudah tanam malang. Nampak? 3 pagi. Abu tengok satu habuk pun tak ada bawa harta dia. Nampak? Tak ada bawa harta. Tak? Bata pun tak ada. Nampak lagi? Sendal tanah kau je tak boleh baling. Betul tak? Itulah nak ceritanya. Mana harta hak mu bangga-bangga lama ni, semua tinggal belaka. Hak tu hak pergi dalam kubur. Faham lagi? Maka inilah, ni kata matal al-ghurur, pelawak belaka, menipu dunia ni. Faham lagi? Jadi kita kena sedar. Bila kita tengok dah Tuhan tunjuk kita orang mati tak bawa benda susah, itulah sebenarnya kehidupan kita. Faham lagi? Tak ada satu pun dia bawa. Tengok lagu mana tu Imam baca talqin. Tak? Kepada kita. Hey Yusuf bin Muhammad Ali. Jatuh Yusuf bin Sina. Telah datang hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak tu Imam. Faham lagi? Sampai masa dah hari tu kita parung.
Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dah kepada kita. Faham lagi? Mati, yakni kematian. Tu. Yang memisahkan nikmat yang ada atas dunia. Ayah, kalau ayah, anak jadi yatim, bini jadi janda. Dan Israel mari, jangan main-main bah. Faham lagi? Hak ni yang kita nak sedar ni. Hak ni lah yang perlu kita beritahu kepada anak isteri kita. Dunia ni pelawak, mu akan tinggal. Sebab tu Nabi saja ambil sekadar hajat sahaja. Sekadar hajat. Dunia ni ambil sekadar hajat. Kalau kita perlu nak pergi ngaji, perlu ada kenderaan, beli kenderaan sekadar hajat saja. Bukan nak lebih-lebih. Jom. Bang, ni kereta saja 7 buah rumah. Aku pun tak tahu nak buat benda. Nampak? Rumah macam istana. Duduk 4 orang lah. Bining, tok lelaki, anak 2 orang. Bak jatah seekor, tina seekor. Hero Nustang kan, cerita Nustang 2 orang je, puan anak. Heroin seorang. Hero seorang. Dah rumah bapak so, nak buat benda apa tu? Tu nafsu dipanggil. Betul tak? Kita bersifat qanaah. Sifat qanaah ni dia sifat mahmudah. Sifat yang terpuji. Yang nak tu. Maka ni hak Nabi ajar. Kita kena tanam keluarga kita bersifat dengan qanaah, memadai dengan apa yang ada. Dah ustaz, dah cari dunia sungguh dah carilah dunia sebanyak mungkin. Tapi mengguna dunia tu untuk akhirat. Faham lagi? Bukan kita ambil lebih untuk kita. Dah. Kita guna harta benda tu untuk akhirat. Kita akan kecapi nikmatnya di akhirat nanti. Faham lagi? Kalau Tuhan beri kita ada kilang 5 T. Kaya itu. Tapi kita pakai kereta biasa je. Sekadar keperluan je. Padahal nak beli helikopter boleh. Tak beli bah. Sebab sekadar keperluan kita. Nak pergi Kuala Lumpur kali-kali. Mesti 800 padang lah. Faham lagi? Dah piti banyak lagi berjuta-juta. Infak pada jalan Allah. Tolong orang susah. Ke orang susah. Faham lagi? Bantu agama Allah. Hak tu sahang kita di akhirat lagi. Faham lagi? Tu. Barulah panggil orang yang cerdik. Kalau kita mati tinggal belaka, tak guna skepeng. Bahang dia anak kita. Kalau anak kita pula jin seking, tak ada apa-apa. Dia buat pergi janduk. Buat pergi minum. Bukit Bintang. Kita dalam kubur, kena katok nyeng. Acur dah kubur. Faham lagi? Ni rugi tak kita? Rugi. Ni kata orang cerdik. Taruhlah piti banyak-banyak. Orang kalang star. Faham lagi? Mu jawab dalam kubur lagi. Banyak sangat soal. Derita menangis kita bila kita tengok anak kita buat gaya dengan harta benda kita melakukan maksiat. Nampak lagi? Guna harta kita buat maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena sedar. Hak tu kita kena ajar kepada anak isteri kita. Bukan kita bukuh dia dengan mah. Sebab contoh yang paling hebat, kita tengok dah. Tak ada dah Khadijah. Lagu mana ibunda kita diajar oleh Nabi. Seorang hartawan sehingga tak ada benda susah. Infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok Abu Bakar pula. Lagu mana dia ajar anak isteri dia. Semua guna harta benda dan nyawa dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada dah contoh yang paling baik sahabat dan para Nabi. Betul tak? Nabi kita dan para sahabat dia. Kau tu contoh untuk kita. Tapi memang perik untuk mengamalkan sunnah. Betul tak? Perik. Kerana berbekalkan keyakinan kita kepada Allah, hak perik tu jadi ringan. Hak tu nak keyakinan iman yang kuat. Nampak? Tu kena sedarlah. Tu. Bukan ajak cari harta pemimpin. Faham? Ni rumah pemimpin jeruk-jeregang. Rumah rakyat nak terbalik. Faham? Atak bocor situ, bocor sini. Dalam peti sejuk rumah pemimpin ada wah anggur, wah hepa, wah lah ada belaka. Dah, rumah rakyat setahun tak jumpa sekali anggur hitam. Bang, tak mampu nak beli. Betul tak? Ni zaman dulu nak rumah pemimpin basah, rumah rakyat ada makanan. Betul tak? Rumah Nabi ada air masuk je. Berapa putih rumah isteri Nabi, semua air masuk belaka. Faham lagi? Allahumma salli ala rumah Muhammad. Ni pemimpin kaya raya, rakyat basah terai. Tu berebut nak ada pemimpin. Faham lagi? Orang dulu nolak tak mahu jadi pemimpin sebab amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Fikir sendiri. Okey.
Sebab seorang pemimpin ni kalau kita ambil daripada diri kita, seorang ayah, tak, kalau ada ikan layang 3 ekor, anak 6 orang, you ikan tu ke anak dia ke, dia bahang ke dia. Ilmu dek seekor bagi ramai-ramai, ayah 5 ekor. Gitu ke? Tak. Ayah rela tak makan, asalkan anak-anak makan. Begitulah Rasulullah rela tak makan, janji umat dia makan. Begitulah Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tu. Tu rela dia tak makan, janji rakyat kenyang. Betul atau tidak? Ni Sayyidina Ali nak makan, lela dah makan, dah mari orang minta. Dah, orang mana, wahai isteri ku, bagi kat dia, bagi. Tak makan kita. Nampak lagi? Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Dah, ni rakyat basak terer, pemimpin senang lenang. Pang, siapa ajar, aku pun tak tahu. Pang, betul tak? Ni kita nak ada ilmu, orang tak boleh tipu kita. Betul tak? Ilmu nak ada, baru tak boleh tipu. Masa nak ngundi, pas dapur mari. Siap buat mi goreng rumah kita. Faham lagi? Lepas ngundi, batai hidung tak nampak. Betul tak? Dan ni yang kata. Ni lah kata. Sahabat jalan malang, raung kapung. Tak, takut ada rakyat yang lapar. Pikul sendiri gandung. Faham lagi? Khadam kata, wahai Amirul Mukminin, mari aku pikul gandung ni. Dok, jangan, aku yang bertanggungjawab dengan Allah. Faham lagi, biar aku pikul sendiri. Sayyidina Umar. Faham lagi? Inilah bendanya. Kita nak ngundi je baik gitu. Faham? Lepas pada ngundi, batang hidung pun tak nampak. Bukan politik ni. Kabur hak tu. Faham? Betul tak? Kalau kena tamu, kena. Tak? Ni. Agama kita tak ada dah contoh yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Itu contoh kita. Faham lagi? Kalau menepati dengan hak tu, insya-Allah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menyalahi sunnah, hak tu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sendiri. Sebab tu pentingnya kita ada ilmu agama, orang tak boleh tipu kita, orang tak boleh beli kita. Faham lagi? Kalau tak ada ilmu agama, kena cocok hidung orang ni. Betul tak? Ni pentingnya agama kita. Kita boleh mengenal yang mana hak, yang mana batil. Kita sendiri boleh tengok. Okey. Habis. Jadi kita tengok dalil-dalil Al-Quran mengenai tugas manusia sebagai khalifah. Mana dalilnya manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi Allah? Tak, yang ni pelantikan Adam alaihissalam. Kita tengok satu. Pelantikan Adam dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat ni Adam alaihissalam. Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat. Nak ciptakan Adam ni, manusia ni, sebagai khalifah. Nampak? Sedangkan sebelum manusia menjadi khalifah atas muka bumi, jin sudah ada dah hidup di bumi. Tapi berlaku pertumpahan darah. Tak berlaku kerosakan yang teruk. Jin punya pasal. Faham lagi? Maka sinilah malaikat kata, tak serik lagi ke apa yang telah berlaku sebagaimana jin buat khianat dah, acul lebur. Tuhan kata, mu tak tahu. Kenapa aku tahu? Faham lagi? Hak tu yang berlaku pada jin hari tu, Allah Ta'ala perintahkan Azazil dan para malaikatnya pergi bunuh habis jin-jin hak kacai. Faham lagi? Azazil ni panglima perang tahu. Panglima perang, malaikat tentera-tentera Allah. Pagi serang set-set jin ni. Habis dibunuh. Malaikat bunuh. Dan lari bertempiarang jin hak lari. Maka Tuhan kata jin hak lari tu mudah ayah bunuh. Lepaskan dia hak lari. Maka hak tu dah lari kepada laut-laut, tengah-tengah laut ni. Kepada hutan-hutan yang tebal dan di pinggir-pinggir bukit. Faham lagi? Hak tu lah jin ada pas hari ni. Nampak? Hak tu duk ngacau kita. Faham lagi? Tu. Maka inilah silahnya. Maka Allah Ta'ala ciptakan Adam sebagai khalifah. Tak ada dah lepas Adam, tak ada dah. Manusia, ngelak kali. Faham? Tapi sebelum manusia, jin dulu. Meretoh dulu. Okey. Maka sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang ni kena kepada ayah kita. Yakni Adam alaihissalam. Itulah pemimpin. Khalifah. Maka kita dinamakan Bani Adam. Mari daripada Adam tu belaka.
Al-Baqarah ayat 30. Kita tengok lagi. Dalil dia lagi. Kita baca dalil. Pelantikan Nabi Daud. Dan Rasulullah As-Sad ayat 26. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Ini dalil. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu. Tengok, tuan khabar dah. Hei Daud, sesungguhnya mu ni aku latih jadi khalifah, maka jalankanlah hukum di antara mu, tu di antara sama-sama manusia mu dengan hukum syariat, dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Mu jangan ikut palotok mu, jangan ikut nafsu mu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita hari ni kita dah ada dah. Allah Taala tinggal ada hukum. Nabi kita memperkenalkan hukum-hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk membuat keputusan di antara kita, mesti kita ambil hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh guna kepala otak itu. Ni kita hari ni guna kepala otak kita. Nak nikah anak ikut kepala otak itu. Nak berniaga ikut kepala otak itu. Nak berpolitik ikut kepala otak itu. Semua ikut kepala otak itu belaka. Tak ikut hukum-hukum Allah. Nampak? Ya tak hari ni? Nega ikut sedap nak tahu harga berapa. Cekik darah, dok cekik darah. Faham lagi? Ni lah benda. Nampak? Ada dengan ribanya. Nak? Orang miskin kau seksa. Bang, tekanan. Terpaksa berhutang. Bila berhutang, interest tinggi lajak. Nampak lagi? Belok tekak kita. Ni lah kata. Itu semua zalim. Tidak ikut sistem yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab nega. Nampak lagi? Bab berpolitik pula. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Bab pemerintahan semua sekali kena ikut hukum Allah. Lepas tu kenapa lagi? Bab nikah kahwin. Bang, dak ikut juga hukum Allah. Ikut sedap kita nak buat natu, janji mari dengan helikopter, beres lalu. Faham lagi? Hak Islam aja, bahkan natumu kalau lelaki, pastikan dia alim. Dia tahu 3 ilmu. Paling kurang hak fardu ain. Hak fardu kifayah dah tahu pun, fardu ain biar lepas dulu. Baru boleh buat natu. Faham lagi? Ni molek-molek ada buat natu. Tanya bab ketuhanan, tak tahu kala. Tanya bab hukum syariat, tak tahu kala. Tanya bab akhlak, tak tahu kala juga. Molek-molek ada je buat natu. Sebab gaji 3 bilion 1 bulan. Faham lagi? Mu jawab dengan Allah lagi. Mu yang nak puang mu kepada pemimpin yang tidak layak memimpinnya. Faham lagi? Kita giwi. Rosak jahanam terus anak itu. Betul tak? Dah kerana gaji mahal, tak setara bagus. Kalau mari basikal tua, dah walaupun alim, tafsir pandai, hadis pandai. Hak 3 ilmu fardu ain dah so kira cair dah. Faham lagi? Quran 30 juzuk, apa belaka? Hadis, nampak? 50,000 hadis ingat. Dah sesana apa serba. Dak sebab mari basikal buruk. Faham? Ni kata, dah ikut dah Quran. Nah. Ni kita kena sedar. Tanya, mak tanya, dah nak mari pinang mu moh kerja benda. Mak. Ayah senyap je. Faham? Kerja benda je tanya. Ni kata masalah ni. Tak payah tanya kerja benda. Tanya agama benda. Tu baru tahu. Faham lagi? Dah, anak kita puang. Agama benda tu lah bakal nak menak jadi tu laki mu moh. Agama Islam lah, dia kata. Dah agama Islam, pandai dak fardu ain. Tahu ya, dak tanya lagi. Dak tanya lagi. Dah molek muka mu, tanya dulu. Faham lagi? Tu. Maka ni, berapa orang tanya dah ni? Fardu ain lepas dah. Yarat ke khusus di jabat agama 3 hari. Dak buat cetong bawah. Faham lagi? Khusus dengar, belah-belah dengar khusus pun sengguk gitu. Nak ambil CJ je 3 hari khusus. Tanya bab tauhid dah jawab setara barah. Tanya bab semayang balik awal. Faham? Nak khusus kenapa je? Ingat baca tehah. Dah tahu bab semayang mandi wajib. Tu ai tahu. Faham lagi? Dah bab ketuhanan dah tahu kala. Ni kata dah nak buat kan 3 hari tu je.
Ni kata, kita kena temu duga. Tengok lepas tak lepas. Mana? Tengok. Kita tanya syarat nak jadi pemimpin ada berapa? Kita tanya je. Nah, sebab mu ni pemimpin. Syarat nak jadi pemimpin ada berapa? Kita tanya dia. Ya tu tak tahu. Tak tahu mu balik dulu tu. Balik ngaji dulu. Betul tak? Syarat jadi pemimpin paling kurang nak ada 3. Bang. Yang pertama tinggal segala yang Tuhan larang. Tahu? Tengok. Dah kaki nak mereka main pinang anak kita. Lepas tu kaki rasuah, kontraktor, suak situ, suak sini. Dah, orang suruh buat link jarak 150, dia bahang 350. Orang suruh pakai Y25, dia pakai Y15. Faham lagi? Dah ke berat danang. Dah, menipu dah kerja. Hak tu dah boleh buat benda tu. Dah boleh. Dah boleh jadi pemimpin hak gitu. Nak jadi pemimpin, tinggal segala hak Tuhan larang, buat hak Tuhan suruh. Yang ketiga, pandai menangani masalah. Baru boleh jadi pemimpin. Tak? Macam mana nak lesar masyarakat kita? Tak? Gejala sosial yang teruk ni. Macam mana nak buat? Nak suruh manusia ada ilmu. Kena fikir jalan. Macam mana nak suruh sejik ramai? Kena fikir kat tu. Faham lagi? Pandai menangani masalah. Ni 80 tahun sejik kau renggeh. Bukan kau ramai. Faham? Dah mana pemimpin? Ni. Kena kira tu. Kita kena cek semua. Tak, berapa orang yang jahil dalam sekolah tu, berapa yang jahil fardu ain. Faham lagi? Ngucap ada tak erti? Tak? Tanya, dia ngucap 2 kalimah syahadah sekali. 2 kalimah syahadah dia tak tahu. Tak nak sebut kenapa 2 kalimah syahadah. Faham lagi? Tu. Kita kata ngucap, ngucap kan begitu. Ngucap baru tahu. Bang 2 kalimah syahadah tak tahu setara baru. Apa? Ni hari ni. Tu tugas pemimpin, pandai menangani masalah. Tak kira masalah dunia, tak kira masalah akhirat. Bang, dia kena pandai menyelesaikan masalah tu. Tengok Nabi ajar dulu. Masalah dunia, Nabi ajar bab jasad. Macam mana nak sihatkan jasad? Nabi ajar cara pemakanan. Yang haram, makanan yang haram tinggal. Sebab dia mudarat pada jasmani dan rohani. Nampak lagi? Makanan yang halal. Tapi jangan makan banyak. Sebab mudarat kepada jasmani dan rohani. Dah lah halal. Nabi ajar belaka tu cara makan. Nampak lagi? Tu. Maka ni lah. Yang diajar oleh Nabi. Mana Nabi fatonah. Bijak sana. Bang. Boleh menyelesaikan masalah jahiliah hari itu. Dalam keadaan manusia yang begitu teruk jahiliah ni. Bunuh-membunuh. Zina dengan terawa. Minum arak. Judi. Zoling. Tindas-menindas. Cukup zaman jahiliah ni. Nampak? Tapi lagu mana Nabi ubah masyarakat jahiliah kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dengan penuh kasih sayang. Itu Nabi ajar. Lagu mana Nabi menangani masalah tu? Tu. Nabi ikut benda. Ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah ikut kepala otak dia, dah ikut nafsu dia. Maka berhukum dengan hukum Allah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ikut hawa nafsu. Ni dia kata ni. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu. Jangan pakai kepala otakmu. Mesti berpandukan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah confirm selesai segala masalah. Ikut apa yang diwahyukan oleh Allah. Selesai selesai lalu. Mudah je, selesai. Tu. Okey. Habis itu. Tu pelatihan khusus hak kita baca tu, hak atas 2 ayat tu. Untuk Nabi. Pelatihan umum kepada seluruh umat manusia. Dalam surah Al-An'am. Ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalifal ard. Maksudnya khalaifal ard. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah. Ini khalaif tadi. Menjadi khalifah di bumi. Tu. Ni umum. Ni ayat ni umum. Berdasarkan dari keterangan ayat-ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahawa pelantikan umat manusia menjadi khalifah di bumi terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu satu umum dan satu lagi khusus. Hak disebut kepada Nabi terus tadi, hak tu khusus. Seperti Nabi Adam tadi, Nabi Daud tadi, hak tu berbentuk khusus.
Dan berbentuk umum. Umum kena kepada kita lah. Okey, tengok kita baca dang lagi ni sikit lagi. Allah derah jam 10.26 loh. Betul tak jam ni? Ya derah sangat parung. Hak tu dah apa sedap ni, kau dekat dengan mati ni. Aku serabut dah. Mana lagi? Bila jam gerak kau dekat dengan mati tau. Sama kata tu. Saya pun mati dah kemarin juga. Muda pada hamba mati wala ada. Mati nak pergi jalan entah mana. Jetih mana orang kata. Nak berhenti berhenti nak mayang nak mayang. Surah masjid anak ikang tahu besuk tau. Anak ikang berhenti nak mayang. Jadi dua orang. Berhenti nak mayang. Lepas tu sakit perut lajak. Pergi berak dulu lah. Pergi belik-belik air dulu. Saya ni naik atas mayang dulu. Saya lepas mayang turun, dok siap-siap lagi terlambat ni. Pergi cari dalam bilik air. Cari dalam bilik air tak ada. Mana ni kata ni. Cari ada orang sejik seorang. Cari dua orang sejik. Cari bunyi air bilik tandas orang puang. Bunyi bang dengar, macam air je bilik orang puang. Ya rupanya dia gaduh-gaduh tu dia tengok puan lelaki masuk lalu mau. Jadi cari orang lelaki tu cari tandas lelaki tak temu sungguh. Lala dengar macam air je berok pergi. Buka tengok kunci. Lepas tu minta kepada orang dengan JK masjid pecah itu. Pecah mati dah. Tu kata. Siapa suka berhenti nak mayang sakit perut mati. Ada kita ni tubik balik lagi abang ikan baung kita kata. Ikan baung RA Kuala Berang RA Kuala Berang sekarang sedap ikan baung ni tau. Nak pergi kau balik rumah dulu sakit perut berok dulu berok mati dulu. Tunggu kawan. Mana kakang tidak mari ikan baung mana gini. Lelah bunyi cerita masuk WhatsApp group mati tu kata kita pun gitulah ni. Tu jangan main-main mikir kalau mati hari ni kan kita. Cukup lagi ilmu. Dosa banyak lagi. Taubat lagi. Berapa banyak amanah orang kita khianat. Benda-benda orang tak selesai lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tu patut kita kira. Fikir hutang orang hana lagi aku tak bayar. Dosa aku dengan orang hana lagi aku tak minta maaf. Apa lagi? Berapa orang yang aku dendang aku tak maaf lagi. Duk fikir tu takut mati lagi. Faham lagi? Tu kita mikir. Ni dok. Duk mikir macam mana nak kaya lagi. Enggak nandang. Kan nampak aku tau. Kena ingatlah tu kita ni mati. Jangan main-main. Mati tau. Tu kata saing. Kalau kena dok ngaji, dok ke berat. Tapi nasib baik hok ngaji. Ngaji. Nombor 1 khalifah umum. Kita tengok khalifah umum dan sikit ya. Yang pelantikan manusia umum dan khusus. Khalifah umum iaitu khalifah yang ada pada setiap individu manusia. Okey, hak ni umum. Ada setiap pada individu manusia yang mempunyai sifat-sifat kebenaran, kebaikan dan keadilan. Iaitu sifat-sifat yang benar-benar telah melayakkan dirinya sebagai khalifatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam kita lah. Kalau ambil atas diri kita, batin kita itu pemimpin. Tangan kaki kita sebagai rakyat. Di situ. Iaitu kaki tangan kita rakyat lah ni. Tu ambil atas diri kita seorang. Maka batin kita tu, hati tu dipanggil pemimpin. Kita pemimpin. Kena perintah rakyat kita, kaki tangan kita jangan derhaka kepada Allah. Ini umum. Kena atas kepala otak kita lah tu. Setiap apa yang ada pada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pimpin. Nampak? Apa yang kita gembalakan. Maka semua ditanya tangan kaki 7 anggota tu lah. Okey. Sebab ni umum kena atas individu kita. Tu satu. Hak ni umum. Tu kena pada kita. Hak ni tak perlu terang lah. Faham mudah je tu. Yang kedua, kita tengok pula. Khalifah khusus. Ni khalifah khusus. Lagu mana kau khalifah khusus? Iaitu pelantikan Allah di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar dibentuk dengan sifat jalal dan jamal. Sempurna dan cantik. Hak ni contoh. Khusus ni para Nabi. Sebab tu tak ada dah Rasul yang dilantik oleh Allah. Semua tubuh comel belaka, gagah belaka, kuat. Sebab Allah Ta'ala buat dengan sifat jalal dan jamal. Dia memang sempurna dah. Sebab Allah tu khusus dah. Tu.
Dia ajar, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya kita tengok tak ada dah hak paling besar sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala pelihara dia, Allah Taala jaga dia daripada berbentuk bayi lagi. Faham lagi? Siapa ke wahyu dapat. Tak, itu dari segi pembentukan, pendidikan. Dari segi tubuh, Nabi kita paling kuat sekali, gagah sekali. Comel, dia paling comel sekali. Tak ada dah nak lawan. Para Nabi lah yang paling comel sekali. Tak ada dah. Paling kuat, paling gagah. Maka waktu dia khusus. Masa Allah Ta'ala buat dah, dia tu dibentuk dengan sifat jalal dan jamal. Sempurna dan cantik. Tu. Ini pemimpin khusus. Adang comel, Adang comel sekali. Adang comel, yasak je. Tu. Okey, sempurna dan cantik. Mana sifat jalan dan jamal Allah. Dalam peringkatnya yang sempurna sebagai contoh teladan yang jelas dan praktis kepada umat manusia. Khalifah khusus ini terdiri daripada siapa? Ya khabar. Para rasul dan nabi-nabi. Seperti yang tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dan As-Sa ayat 26. Maka Nabi comel lah. Tu dilantik oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala pilih sendiri. Tu. Macam hak umum macam kita ni ikut dang lah. Ikut dang. Sebab tu lah. Dah usah kata benda lah Pak Arung. Pak Arung sokong juga naik pemimpin seorang kalangan kita Tok Ngulu Kapung. Kalau MPKK lah. Learning. Lepas tu kalau berlaku kesalahan, kekurangan, mu jangan kutuk lah dia. Sebab tu bukan dilatih khusus oleh Allah. Mu yang latih. Faham lagi? Bila kita yang latih, berkemungkinan adalah kekurangan. Maka di situlah ada tolak ansur sama kita. Faham lagi? Jangan duk kutuk. Ni duk kutuk. Mu kau latih, mu kutuk benda. Faham lagi? Lepas tu pakai beki lah. Pakai beki. Tu yang diajar oleh Nabi. Jangan kita duk cela, duk apa. Tu salah. Tu. Sebab kita tak boleh lari daripada kesalahan. Kita orang biasa. Maka setiap para Nabi, dia dilatih khusus oleh Allah. Maka dia maksum. Dia dibimbing oleh Allah. Tu. Sebab tu sahabat, apa yang Nabi kata, dia patuh terus. Sebab apa yang Nabi kata tu dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang awam tak boleh. Sebab tu Abu Bakar, setelah dia menjadi khalifah, ia kabur lalu ke orang lain. Jika aku salah, mu tegur. Faham lagi? Dia tahu lalu diri dia. Salah tegur. Sebab dia sedar dia bukan Nabi. Faham? Dia tak maksum. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, kita kena bersedia untuk ditegur oleh rakyat. Faham lagi? Tu. Kalau kita memimpin kepada keluarga, kita bersedia untuk ditegur oleh anak isteri kita. Sebab kita bukan maksum. Ada sebab kekurangan, ada perkara-perkara yang tanpa kita sedari, hak yang kita buat salah. Maka hak tu. Maka kena sedarlah hak tu. Kita pemimpin umum. Maka Nabi tak. Dia dilantik oleh Allah Ta'ala sungguh. Dengan jalan dan jamal Allah. Okey. Habis itu. Mana ni? Boleh lagi mai. Sikit lagi tau. Dah kita baca laju hari ni. Sebab tak perlu pada penerangan jelas-jelas belaka dah. Okey, tengok kita tengok. Insya-Allah satu ni kot. Ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia sehingga layak menjadi khalifah. Yang pertama, keindahan rohani dan jasmani. Perlu diambil kira. Rohani dan jasmani. Hak pentingnya rohani tu nak comel. Keindahan rohani itu lebih penting daripada jasmani. Biarlah hitam letung pun. Faham lagi? Hitam letung jawab banyak rambut kotak pun tak ada masalah. Kalau rohani itu comel. Faham lagi? Rohani itu baik pemimpin. Tapi tawaduk, rendah diri. Faham lagi? Pemimpin yang tawaduk. Sebab rohani dia comel. Tawaduk. Pemimpin yang cakna. Pemimpin yang pemurah. Tu. Nak cari pemimpin gitu. Tu rohani dia mesti indah. Comel. Tu. Sebab itulah kita hari ni diajar oleh Nabi benda. Sebab tu kita nak reti tauhid. Nak jadi pemimpin yang bertauhid. Jadi bila berpemimpin yang bertauhid, comel tak rohani dia? Comel. Sebab dia bertuhankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak berani nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nak jadi pemimpin yang bertauhid. Comel lalu. Nampak? Dia sanggup mati untuk rakyatnya. Allah comel mewah.
Comel. Tu. Kalau jadi businessman yang bertauhid. Comel tak? Yang nega tak cekik darah. Tu. Ni maka nak ada tauhid. Lepas tu kenapa pergi mekanik yang bertauhid. Rohani tu. Rohani tu nak comel. Bila comel lah. Nampak? Maka inilah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala nombor satu. Baru rohani kita comel. Rohani dan jasmani. Jasmani pun nak kira juga. Kalau main 3 lenda nak jadi pemimpin ke mana mung? Faham lagi? Mesyuarat pada batuk. Hamba dah lelah orang. Umur 32 dah lelah. Dah layak jadi pemimpin. Wih korang lah. Sebab mu tak sesuai. Jasmani mu tak apa kemak. Faham lagi? Tu. Maka kenalah. Kena jasmani pun penting juga. Nak tegah. Nampak? Nak bertenaga meh. Kerana? Tu. Maka jasmani dan rohani itu penting. Bukan sekadar rohani saja dan bukan jasmani saja. Bukan jasmani saja, mesti rohani nak ada juga. Maka dua-dua ni memerlukan untuk menjadi khalifah. Tu. Dan dua lekor mesyuarat sakit pinggang, dah orang cetong tapi nak ada memimpin macam. Ni kata tua-tua pun nak ada memimpin kau. Berhenti lah. Kita pun kadang masuk hospital, kadang penipala. Tak boleh ada memimpin dah tu. Kita kena segar baru boleh ada memimpin. Wih korang lah pula. Dia gitu. Sebab perlu pada rohani dan jasmani. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kesempurnaan kejadian manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Seperti dalam surah At-Tin ayat 4 yang kita baca hari itu. Memang dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksud seelok-elok kejadian, comel sekali. Maka layak dia menjadi pemimpin. Tu. Otak kita boleh guna, boleh buat belaka. Nampak? Selain pada kita, tak boleh jadi pemimpin. Dalilnya kita tengok sendiri. Lembu boleh jadi pemimpin? Tak boleh. Itik, ayam tak boleh belaka. Kita boleh. Maka kita diberi kelengkapan yang sempurna untuk menjalani tanggungjawab sebagai khalifah. Kita ada akal. Maka boleh jadi pemimpin. Maka kita layak dah. Itu dalil dia surah At-Tin ni. Menerangkan kesempurnaan kejadian manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Tu ya kamu dah terang-terang kepada kita, Allah Taala beritahu dalam Al-Quran. Maka manusialah yang layak menjadi pemimpin. Selain pada manusia tak layak. Maka kena dah lah. Allah Ta'ala kata manusia ni adalah khalifah di muka bumi. Memang sesuai. Sempurna. Tu. Cuma kita dikaca dengan makhluk yang dinamakan setan. Hak tu jadi rosak punah jahanam. Dia ikut ke setan. Mana memang? Jadi rosak lalu dunia. Ada apa-apa? Tu. Makalah sinilah kita nak sedar untuk menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah. Kita kena ingat setan adalah musuh kita yang amat nyata. Setan ni tak ada kerja lain, kita tahu dah perangai setan, dia ajak suka balah. Benci-membenci sesama kita, itu yang dinamakan setan. Mudah nak kenal setan. Dia ajak benci-membenci. Tidak ada kasih sayang sama kita, itulah setan. Kalau kita tak ada kasih sayang sesama kita, itulah setan. Kita lah. Apa lagi? Kalau pemimpin tak nak cakna lah rakyat nak lapor nak apa, pemimpin setan. Ya gitu lah. Maka kita kena sedar. Dia kalau tak ada sifat kasih sayang tu, setan tu. Sebab hak dia ajar dia Nabi mempunyai sifat kasih sayang. Nabi tak jenera tidur. Takut-takut ada orang yang lapor. Betul tak? Kita jenera molek-molek ada. Rakyat ke bulu pun tak apalah. Janji kita kenyang. Itu salah. Maka kita kena kira sendiri. Jadi bila kita ngaji, insya-Allah kita akan faham. Okey. Habis itu. InsyaAllah lah padang dahulu. Meok. Hari ni slow and steady ni. Dah orok Tak? Slow je. Kekuat ni slow tau. Hari ni slow ni. Payah nak cari slow ni baik ni. Tak? Kalau bisa bangun suara. Masjid Gemuruh baru ni je putang tau. No. Siapa ke bangunnya dengar lagi.
Jamu. Ustaz Ustaz Manah mari. Dia kata, Allah tak kuat suara. Pas kapal hamba dengar. Nabi kata, hamba tu jauh ke kapal Ustaz? Kata kapal hamba lebih kurang 10 minit dia. Kata, 20 minit jauh apa? Pang lagi jauh. Lebih kurang. Dah. Sapok pekar ni. Memang kasar lah malam tu. Gemuruh. Kalau kau dengar kasar sungguh. Apa? Kasar. Jadi ni slow ni. Slow sebab dah gerak ni, dah gerak. Tubuh gagah hari ni, suara tak gerak. Dia kalau suara gagah, tubuh tak gerak tak apa. Kalau tubuh tak suara tak gerak, dia nak pergi ambil. Tak gerak. Dia nak tepik jadi. Dia nak tepik tak gerak sebab tu slow baca banyak Baca banyak. Huraian tu sikit. Kalau suara gagah, baca sikit. Sarah banyak. Ayat boleh beza. Jadi minta maaf lah kalau hari ni slow and steady. Sebab dia nak pergi, suara dia nak pergi. Okay, insyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pula lagi. Minggu depan ada kedok. Puasa ke minggu depan tak ada puasa. Memang berkabur mula Sebab ingat Medan Ilmu Jetih. Ia kabur daripada bulan 2 lagi. Ya tahu WhatsApp dah bulan 3 ada jemputan Kedai Duha di Medan Ilmu Jetih tu. InsyaAllah cek balik Mudah ingat Kalau kena minggu depan berkabur mana kita cuti Senin. Dan kita willing bukan sokmo 2-3 bulan sekali Medan Ilmu Jetih. Okey, insyaAllah kita kabur mula kami kalau minggu depan ada. InsyaAllah wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله